Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 hadis amalan sedikit pahala berganda, dan kita masuk kepada hadis yang ke-31, iaitu kelebihan bacaan tahlil selepas salam untuk solat subuh dan maghrib. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburis salatil fajri wa huwa thani rijlihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana lahu bi kulli wahidin minhunna 10 hasanatin wa maha anhu biha 10 sayyiatin wa rufi'a lahu biha 10 darajatin wa kana lahu bi kulli wahidatin minhunna 'adla raqabah wa kana yawmahu dhalika fi hirzin min kulli makruh minasyaitan wa la yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawm illa syirk. Daripada Abu Dzarr radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 10 kali selepas solat subuh, 10 kali iaitu bacaan tahlil. Apa bacaan dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan dia, dibaca 10 kali, kata Nabi SAW, bila? Selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir. Syaratnya lagi, bacaan tersebut, bacaan tahlil tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir, 10 kali selepas daripada solat subuh, tapi masih lagi keadaannya wahwa thani rijli, keadaan kakinya masih lagi duduk tahiyat akhir. Jangan bergerak lagi, jangan tukar lagi kedudukan. Lepas salam tu masih lagi duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Sebelum berkata-kata, jangan duk kata-kata cakap apa-apa lagi. Selepas bagi salam tu terus baca wirid-wirid tu sampailah kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, masih lagi duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Qabla an yatakallam, selagi mana belum bercakap apa-apa lagi, maka dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kata Nabi SAW, ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebaikan. Maka dibaca bacaan tersebut selepas solat subuh 10 kali, masih lagi hal keadaan duduk tahiyat akhir, dan sebelum berkata-kata lagi, maka kata Nabi SAW, ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebaikan.
dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Kejahatan yakni dosa. Diangkat baginya 10 darajat yakni kedudukan. Yang pertama, apabila bacaan itu dibaca, kelebihan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatkan baginya 10 kebaikan. Sekali bacaan tu 10 kebaikan. 10 kali, kiralah tuan-tuan berapa kebaikan yang dia diperolehi. Kalau dah 10, dah 100. Kemudian bukan hanya dia dicatatkan pahala kebaikan, bahkan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, iaitu dosa. Bahkan bukan itu saja, diangkat darajatnya dengan 10 darajat, iaitu kedudukan. Dan juga kata Nabi SAW, dia diberikan pahala juga seperti membebaskan seorang hamba untuk setiap kali semua bacaan itu. Bahkan selepas daripada itu, habis setiap bacaan tersebut, dia dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah seperti mana membebaskan seorang hamba untuk setiap sekali semua bacaan itu. Dan juga seterusnya, dia pada hari itu terjaga daripada segala perkara yang dibenci daripada syaitan. InsyaAllah hasil daripada amalan pembacaan itu, amalan yang sedikit, 10 kali saja selepas daripada subuh, tak makan masa yang lama, maka bahkan impaknya, kelebihannya besar. Maka pada hari yang demikian itu, dia dipelihara daripada sebarang gangguan syaitan. Yang mana syaitan ni merupakan musuh manusia, sentiasa berusaha untuk merosakkan ataupun membinasakan amal ibadah manusia. Maka kalau dibaca amalan tersebut, menjadikan amalan setiap lepas subuh dia tak tinggal 10 kali. Pada hari tersebut dia dipelihara, diprotek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara-perkara yang tak baik, daripada gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Dan juga tidak ada satu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali syirik. Syirik ni apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling besar, akidah dia, iman dia dipelihara oleh Allah ta'ala. Tidak ada dia boleh buat amalan-amalan yang tertentu yang boleh menjejaskan akidah, yang boleh melemahkan iman, yang boleh merosakkan tauhid dia, iaitu perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan satu kelebihan amalan membaca tahlil sebanyak 10 kali selepas daripada subuh. Bahkan amalan ini dianjurkan menurut dalam hadis ini bahawasanya bacaan ini hendaklah dilakukan 2 waktu solat, iaitu selepas daripada solat fardu subuh dan juga selepas daripada solat fardu maghrib. Maka ini amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar, berganda tuan-tuan. Yang tak perlu kepada modal yang besar, cuma tinggal lagi untuk kita ada kekuatan, diberikan taufik oleh Allah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melaksanakan, bahkan untuk mudah-mudahan sebagai istiqamah dalam kehidupan kita. Sebab itu amalan ini tuan-tuan, sama ada sembahyang seorang diri ke, sembahyang berjemaah ke, ini jangan tinggal. Jangan ditinggalkan amalan ini. Pembacaan tahlil 10 kali selepas daripada solat fardu subuh dan juga solat fardu maghrib. Lakukan dengan istiqamah. InsyaAllah di sana Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan satu kelebihan yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu ini juga merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini Nabi SAW pun tidak meninggalkannya.
Amalan pembacaan tahlil 10 kali ini Nabi SAW tidak meninggalkannya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk melaksanakannya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kerana inilah satu amalan yang diberikan ganjaran besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaedah beramal amalan ini yang menurut daripada hadis ini, maka kata ulama, selepas salam untuk solat subuh dan solat maghrib, habis saja salam, selepas selesai daripada salam bagi solat subuh dan solat maghrib, kekalkan cara duduk tahiyat akhir. Ini penting tuan-tuan. Ini hak Nabi sebut, memang kena ikut cara kaedah ni. Ada setengah tu dia baca juga, tapi dia tak dapat nak ikut cara duduk tu. Lepas salam je dia terus duduk bersila dah. Dia terus tukar kedudukan. Jangan dulu tuan-tuan. Khususnya 2 waktu ni, lepas salam bagi solat subuh, lepas salam bagi solat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masih tekalkan lagi duduk tahiyat akhir. Jangan gerak. Kaki yang kaki kanan kita tu tonjek tu, masih tegak tu, tegakkan lagi. Tahan dulu. Jangan berubah. Jangan turunkan, jangan tukar kedudukan lagi. Tahan dulu. Ini ramai tuan-tuan yang tak dapat buat. Padahal inilah sunnah Nabi SAW. Tahan dulu sat tuan-tuan. Lepas bagi salam masih lagi kekal duduk tahiyat akhir tu, dan masih lagi dalam keadaan kaki tu memacakkan di atas lantai. Dan tahankan lagi, jangan berkata-kata apa-apa. Jangan duk berbual orang sebelah, kiri, kanan, cakap apa-apa. Nanti dulu. Teruskan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Teruskan, jangan cakap apa-apa lagi. Kemudian terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 10 kali. Dibaca sebanyak 10 kali. Teruskan baca. Jangan bercakap apa-apa lagi, masih lagi duduk tahiyat akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan tahlil ini dibaca sebanyak 10 kali. Rugi tuan-tuan. Jangan lepas salam kita cabut, lepas salam cabut, lepas salam cabut, cabut bila salam. Habis selesai rugi. Amalkan tuan-tuan, istiqamah buat. Jangan ditinggalkan amalan ini. 2 waktu saja, selepas solat subuh dan juga selepas solat fardu maghrib. Rugi besar bila dia bagi salam terus saja Al-Fatihah, terus saja doa. Habis amalan. Kelebihan-kelebihan ini dia tidak dapat. Kelebihan dihapuskan segala 10. Setiap kali bacaan tu 10 dosa dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tak dapat, rugi. Diangkat darajatnya 10 darajat. Maka ini satu kelebihan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam riwayat menyatakan bahawasanya bagi dalam riwayat ada tambahan selepas daripada wa yumitu yuhyi dengan biyadihil khair. Kalau tengok dalam riwayat yang lain ada tambahan, iaitu selepas yuhyi wa yumit ada tambahan biyadihil khair. Biyadihil khair. Kata Imam Nasa'i juga menambah tentang ganjarannya, dan baginya setiap yang dibaca pahala seumpama membebaskan seorang hamba.
Begitu juga Imam Tabrani dia menambah, dan baginya setiap apa yang dibacanya pahala membebaskan seorang hamba daripada anak Adam Ismail dengan harga seorang daripada mereka 12,000. Ini satu catatan tambahan daripada ulama-ulama hadis. Jadi kalau jika sekiranya tidak membaca biyadihil khair pun tak jadi masalah. Baca seperti mana bacaan yang biasa yang kita dengar tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan dia sebanyak 10 kali selepas daripada solat fardu subuh dan juga solat fardu maghrib. Atas catatan, iaitu yang pertama, bagi yang solat duduk dengan melunjur kaki. Sebab apa? Sebab dia sakit ataupun ada keuzuran lain, kekalkan cara duduk dia hal keadaan begitu. Iaitu mana? Dia duduk atas kursi ke, dia duduk melunjur ke, sehingga selesai baca bacaan 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tersebut. Kalau dia jenis semayang duduk melunjur tadi, ada orang dia semayang dengan secara bila duduk bawah sujud tu dia tak boleh duduk sujud betul, sebab kaki dia uzur ke dan sebagainya, kakinya melunjur contohnya. Lepas salam masih lagi kekal duduk macam itu. Selepas selesai baca tahlil 10 kali tersebut, barulah dia nak berubah. Yang kedua, bagi orang yang solat duduk atas kursi. Orang duduk atas kursi ni pun juga lepas salam, kaki tu kekal seperti mana hal keadaan dia duduk ketika mana bacaan tayat akhir. Dan jangan disilang-silangkan kaki tu. Kalau masih duduk tayat akhir, masih lagi duduk atas kursi tu, semayang duduk atas kursi, dia masih lagi lepas salam masih lagi duduk atas kursi, cuma tinggal lagi kaki tu kekalkan dulu. Hadapan kaki tu jangan bergerakkan dulu ketika mana seperti mana membaca tayat akhir. Mana kakinya jangan disilang-silangkan dulu, selesaikan bacaan tahlil tersebut 10 kali. Kemudian yang ketiga juga, atas catatan, jika satu orang tu dia merubah kedudukan kakinya selepas salam, umpamanya dia terus bersila ataupun dia berkata-kata, sedangkan Nabi ajar syaratnya tadi lepas salam masih lagi duduk tayat akhir, jangan berubah kedudukan, masih lagi kaki tu dalam keadaan duduk tayat akhir, kaki tu ditegakkan lagi, jangan berubahkan lagi, jangan turunkan lagi, jangan berkata-kata, selesaikan dulu bacaan tahlil tersebut. Tapi jika dia lepas salam dia ubah kedudukan, dia duduk bersila lah, dia pergi ke belakang lah, dia turunkan kaki dia tu, bahkan dia bercakap-cakap tu, sebelum sempat nak habiskan baca tahlil tersebut 10 kali, sama ada lepas subuh ataupun maghrib, artinya tuan-tuan, dia tidak mendapat pahala seperti mana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dia tak dapat pahala-pahala dinaikkan 10 darajat, dihapuskan 10 dosa, diberikan 10 kebaikan. Dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Bahkan pada hari tersebut dia tidak mendapat protection, pemeliharaan daripada gangguan syaitan. Ini rugi besar tuan-tuan. Sebab tu kita duk pakat tuan-tuan, ambil balik, amal balik sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan. Banyak tempat surau masjid tak dapat nak buat ni tuan-tuan, ditinggalkan gitu saja je. Maka sebab itu tuan-tuan, tahan sedikit. Kita hidup ni nak beramal ada ilmu, dan kita amal ni untuk mati tuan-tuan, rugi besar. Maka sebab itu tahan sedikit saja, tak makan masa yang lama. Maka bila dia buat lain daripada seperti mana yang disebutkan dalam hadis, artinya kelebihan pahala tersebut dia tidak dapat seperti mana yang tersebut di dalam hadis.
tapi dia akan dapat pahala menurut apa yang dibaca sahaja. Kalau dibaca, apa yang dibaca itu saja yang dapatlah. Sebab syarat nak dapat kelebihan-kelebihan tersebut mesti hal keadaan seperti mana yang disebutkan dalam hadis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu ambil perhatian dalam beramal akan amalan hadis ini untuk solat lain. Artinya selain daripada solat subuh, selain daripada solat maghrib. Tak kira dah solat apa? Zuhur, Asar, Isyak. Selain daripada solat subuh dan maghrib, cukup memada membaca 3 kali. Cukup memada membaca 3 kali. Bagi solat subuh dan maghrib saja, maka dibaca sebanyak 10 kali. Zuhur memada baca 3 kali. Asar memada baca 3 kali. Begitu juga dengan Isyak. Adapun bagi solat subuh dan solat maghrib, selepas solat subuh dan maghrib, maka itu dibaca 10 kali. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah membaca bacaan tahlil tersebut sebanyak 10 kali bagi selepas solat subuh dan solat maghrib sahaja, barulah tuan-tuan boleh rungkaikan ataupun lepaskan kaki tu. Boleh turunkan kaki tu, ataupun yang duduk atas kursi tadi, bolehlah nak bergerak. Ataupun yang duduk bawah tadi, melunjur ke apa semua, bolehlah nak berpusing ke arah mana ke dan sebagainya. Yang duduk akhir tadi tu, barulah diturunkan kaki, barulah dia nak duduk apa? Duduk tabarruk atau apa nama tu, duduk dalam keadaan bersila ke, duduk nak lepaskan kaki dia ke dan sebagainya. Itu selesai daripada selepas membaca tahlil 10 kali. Lepas tu barulah tuan-tuan baca bacaan Allahumma ajirni minan nar, ataupun dijamakkan, dipluralkan, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, peliharalah kami daripada api neraka. Dibaca sebanyak berapa kali? 7 kali. Allahumma ajirna minan nar dibaca sebanyak 7 kali. Itu pun 2 waktu juga, selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib, dibaca sebanyak 7 kali. 2 waktu ni saja. Kerana berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdul Rahman bin Hasan Al-Kinani, anna Muslim bin Al-Haris At-Tamimi haddatsahu an abihi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdul Rahman bin Hasan Al-Kinani, dia kata sesungguhnya Muslim bin Haris At-Tamimi, dia berkata daripada ayahnya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iza salaita subha. Nabi SAW berkata kepada ayahku, iaitu ayah kepada Muslim, apabila kamu selesai menunaikan solat subuh, iza salaita subha, bila mana kamu habis selesai solat subuh, fakul qabla an tukallim ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar. Maka bacalah sebelum kamu berkata-kata apa-apa jua sekalipun dengan seseorang daripada orang ramai, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sab'a marat. Nabi kata baca sebanyak 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumika zalik kataballahu laka jiwaran minan nar. Bila kamu baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas daripada solat subuh dan selepas daripada solat maghrib, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu mati pada hari itu, Allah tulis bagi kamu perlindungan daripada api neraka. Artinya tuan-tuan, dia dimasukkan dalam syurga. Ini kata ulama amalan nak masuk syurga. Jangan tinggal Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas subuh, 7 kali selepas maghrib. Amalan nak masuk syurga. Siapa tak mahu masuk syurga tuan-tuan?
Orang yang meninggalkan amalan ni artinya dia tak mau masuk syurga. Nabi kata siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, fa innaka in mitta yaumik zalik, jika dia mati pada hari itu maka dia dipelihara daripada api neraka. Artinya dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Lantas kata Nabi SAW juga, wa iza salaital maghrib, bila kamu selesai menunaikan solat fardu maghrib, fakul qabla an tukallim ahadan minan nas, dan kamu tidak berkata-kata lagi dengan sesama manusia sekeliling kamu itu, Allahumma ajirni minan nar, lalu dia baca Allahumma ajirni minan nar 7 marat, 7 kali juga selepas daripada solat fardu subuh. Fa innaka in mitta min lailik min lailatika tilka, kemudian malam itu jika dia mati, kataballahu laku jiwaran minan nar, Allah tulis baginya perlindungan daripada api neraka. Lepas maghrib pun dia tak tinggal, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Malam tu dia mati, tuan-tuan. Malam tu hak dia mati. Maka bila dia mati malam tu, dengan amalan lepas maghrib dia tidak meninggalkan Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Allah Ta'ala tuliskan baginya pemeliharaan, perlindungan daripada api neraka. Subhanallah. Ini satu amalan yang sedikit tapi pahalanya sangat besar, ganjarannya sangat besar, tuan-tuan. Sayugianya kata ulama, bagi seorang yang beriman dan berakal, dia tidak akan meninggalkan amalan ini. Sembahyang seorang diri ke berjemaah, jangan tinggal, tuan-tuan. Pegang betul-betul, hadam betul-betul, amalkan sampai mati. Dah mati tak boleh nak beramal dah. Lagi mana hidup ni, tuan-tuan. Satu anugerah yang besar yang Allah Ta'ala beri. Semua orang nak masuk syurga. Maka inilah amalan mudah untuk masuk syurga, iaitu jangan tinggalkan, tuan-tuan, selepas daripada solat subuh dan maghrib, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, atas catatan yang pertama, untuk solat lain selain daripada solat subuh dan maghrib, bacaan yang pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis itu cukup memada membaca 3 kali. Dan bacaan yang kedua Allahumma ajirna minan nar boleh dibaca 3 kali juga, selain daripada solat subuh dan juga maghrib. Yang kedua, boleh juga menggunakan sirah. Sirah ni bentuk jamak yang ramai. Umpamanya tadi Allahumma ajirni minan nar, ni itu tukar kepada Allahumma ajirna minan nar. Boleh, tak jadi masalah. Kalau imam, kita sembahyang berjemaah, imam baca Allahumma ajirni minan nar, makmum baca Allahumma ajirni minan nar, sebab bacaan masing-masing. Dan boleh juga nak tukar bentuk sirah kepada jamak plural Allahumma ajirna, maka semua pun sama, Allahumma ajirna minan nar. Kalau semayang seorang-seorang pun sama juga, boleh juga Allahumma ajirni minan nar. Kalau nak jamak pun boleh juga, Allahumma ajirna minan nar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka ini merupakan hadis yang menerangkan kepada kita panduan untuk kita beramal amalan tahlil sebanyak 10 kali selepas solat subuh dan maghrib, dan juga amalan pembacaan Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali selepas daripada solat fardu subuh dan juga fardu maghrib. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah serta kekuatan untuk mengamalkannya, dan juga menjadikan amalan yang istiqamah kepada kita, ahli keluarga kita, anak-anak dan seluruh orang Islam, tuan-tuan, kerana ini merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan sentiasa
petunjuk, kekuatan untuk istiqamah mengamalkannya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mati dalam keadaan husnul khatimah, akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, panjang umur, kita dapat bertemu di masa yang lain. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Afa minkum, hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.